Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada hari ini saya bersama dengan TNB menyampaikan sumbangan daripada Tenaga Nasional Berhad sebagai satu tanggungjawab CSR kepada 200 anak-anak pelajar di Kuala Nerus, dan saya dimaklumkan bahawa program ini adalah sebahagian daripada dana 3 juta yang disediakan oleh TNB untuk agihan kepada para pelajar di seluruh Malaysia sempena program Ceria ke Sekolah. Dan saya bagi pihak Pusat Khidmat Parlimen Kuala Nerus mengucapkan jutaan terima kasih kepada TNB yang sudi untuk datang ke tempat kami dan memberikan sumbangan yang bagi kami sangat bernilai, dan kita harapkan pada masa akan datang pun akan ada lagi lah program seumpama ini sebagai tanda bersama yang erat antara Parlimen Kuala Nerus dengan TNB. Dan kita juga mengalu-alukan pelbagai pihak, syarikat dan sebagainya, JSC kerajaan untuk juga turun padang bersama di seluruh negara termasuklah Kuala Nerus untuk juga menyampaikan sumbangan yang seumpama ini. Itu sebagai makluman untuk program pada hari ini. Sila kalau ada soalan. Ya. Musim panas ni kan, ada komplain pasal lah penoreh 50% area punya pendapatan kurang pasal orang getah dia tahu gugur, getah kurang, so macam mana? Ya, memang sekarang musim kering, musim panas, daunnya gugur dan getahnya berkurang, tetapi harga juga meningkat alhamdulillah. Sebelum ini harga kata-kata purata harga kaplam atau getah skerap dengan harga bawah RM2.5 untuk 1 kg dengan 50% KGK. Tapi sekarang harga menjangkau RM3 dan ada antara pembeli getah yang membeli harga yang tinggi hingga RM3.4, RM3.5 per kg. Kalau dalam kaedah kita sekiranya harga getah semasa kurang daripada RM2.5, kita akan aktifkan IPG, insentif pengeluaran getah, yang menjadikan harga yang mereka akan dapat adalah RM2.5 untuk per kg. Dengan sebab kenaikan harga hari ini, maka kita jangka pada bulan ini kita tidak akan membayar IPG kerana harga di luar daripada, lebih tinggi daripada harga yang kita jangkakan, itu harga sekitar RM3. Jadi kita kata alhamdulillah lah, walaupun daun, walaupun musim panas tapi harganya agak tinggi. Tapi Wabi, musim panas kan tak banyak sumber tu, tak banyak lah pengeluaran hasil. Jadi macam mana ada tak bantuan untuk penoreh? Ya, kita sekarang dalam rangka untuk memberikan sumbangan kepada para penoreh getah untuk kita menyembuh ataupun kita membuat rawatan terhadap satu penyakit yang sedang berluasa sekarang yang dipanggil pesta liopsis. Itu nama dah, lebih kurang saya pun tak ingat nama dia tu. Penyakit ini menyebabkan getah menjadi kurang pada hasil dia, dan kita sedang berusaha untuk menyalurkan dana tersebut dan kita akan turun padang nanti untuk kita buat satu program gimmick penyemburan bahan yang boleh mematikan kulat yang sedang menyerang pokok-pokok getah sekarang. Ini sumbangan tu untuk merawat penyakit tu lah? Ya, itu sumbangan dana sedang kita bincang dengan MOF untuk kita dapatkan peruntukan. Kita jangka bajet kita akan dapat yang kita mohon sekitar 10 juta yang kita mohon dari kerajaan. Berapa penoreh ada sahaja? Jumlah penoreh semua sekali seramai 474,000 orang penoreh getah. Itu angka yang ada pada kita. Tapi tidak semua yang turun menoreh. Mereka yang aktif menoreh kita menjangkakan lebih kurang separuh daripada angka tersebut. Pada bantuan tadi, ini ada ini yang pertama ke yang Kuala Nerus ni yang pertama ke selepasnya akan ada yang secara berperingkat. Yang pertama yang pertama itu special Kuala Nerus Kenapa Kuala Nerus 200 orang yang itulah special Kuala Nerus. Mungkin sebab kuasa menteri barangkali maka dipilih dengan jumlah yang besar sikit lah. Lagipun memang Kuala Nerus ini antara kawasan parlimen yang ramai penduduk. Kalau kawasan bandar mungkin sekitar 40,000 saja, 30,000 pun ada. Tapi kami di Terengganu kata-katanya sekitar 80,000, 70,000 pengundi. Penduduk pun ramai. Di Kuala Nerus sekitar 300,000 orang penduduk. Jadi sangat sesuai lah kalau TNB memberikan jumlah yang lebih besar daripada kawasan-kawasan parlimen yang lain. Untuk makluman, nama penyakit Pestalotiopsis. Apa tu penyakit? Penyakit dia. Kalau Melayu ni dia tak ada nama. Tak ada nama putih.
Pestalotiopsis. Betul. Dia akan menyebabkan apa penyakit itu? Penyakit itu menyebabkan daun dia gugur, getah jadi berkurang dan dia boleh merebak kepada pokok yang lain. Maksudnya saya nak clearkan bantuan tadi tu maksudnya untuk macam kaedah merawat lah, bukannya bagi bantuan. Bukan, kita akan bagi satu bahan untuk disembuh, untuk kita sembuh pokok yang boleh mematikan kulat Pestalotiopsis tadi. Kenapa kosnya tinggi? Kosnya tidak tinggi, tapi para pekebun kecil kita memerlukan dana untuk mereka boleh bergerak, kerana pendapatan mereka ni hanya sekadar cukup makan. Pendapatan sekitar 1,000, 1,500, ada yang rendah pun sampai 800 saja, sebab mereka berkongsi kebun, mereka mengusaha kebun orang lain. Jadi mereka tidak mampu kalau hanya bergantung pada dana yang ada ataupun dana peribadi untuk membuat semburan kepada penyakit kulat ini. Jadi perlulah kerajaan beri bantuan dan kita insya-Allah akan beri bantuan kepada mereka. Daripada segi subsidi memang tak bagi dekat penoreh. Subsidi kita ada subsidi manusia risda, itu untuk tanam semula getah. Itu ada. Dan subsidi bentuk lain, bentuk tadilah kalau harganya rendah, kita akan beri mereka dengan harga untuk stabilkan harga pada RM2.5 per kg. Tapi satu lagi macam rumah-rumah penoreh getah, ada pekerja-pekerja lain duduk ramai-ramai ke, so macam mana? Perkara itu tidak berlaku di sektor kita. Yang mungkin berlaku adalah di sektor peladangan. Tetapi kita ada akta yang mengawal mereka, akta di bawah Kementerian Sumber Manusia, akta 446, itu akta standard minima perumahan dan kemudahan pekerja, yang membuat syarat bagaimana bentuk satu rumah itu mesti disediakan untuk pekerja. Dan kita juga telah buat satu pindaan sempena COVID untuk kita dapat menyerap suasana COVID yang ada pada hari ini. Jadi kita buat pindaan menerusi ordinan darurat. Itu telah diluluskan oleh kabinet. Maksudnya macam mana? Akta itu macam mana? Akta itu kita syaratkan bahawa para pekerja mesti mendapat standard minima perumahan mereka, penginapan untuk mereka tinggal dan juga kemudahan-kemudahan mereka, supaya tidak berlaku kesesakan dalam satu kawasan rumah umpamanya. Yang berlaku sebelum ini contohnya berlaku di setengah-setengah sektor pembinaan sebagai contoh, rumah kongsi yang duduk beramai-ramai. Bila berlaku kes COVID, maka perbakannya sangat cepatlah. Di sektor peladangan yang mereka hadkan satu rumah berbilangan orang, bergantung pada saiz rumah yang ada atau saiz barak yang ada. Dan saya di peringkat kementerian, kita pantau peladangan ini dengan penuh hati-hati supaya tidak berlaku perbakan di kawasan peladangan. Datuk, yang penyakit tadi itu dia memang berlaku masa musim panas saja ke ataupun? Tidak. Penyakit ini baru kita dikesan berlaku di Indonesia, di Thailand dan juga di Malaysia. Sejak bila dia berlaku? Dalam tempoh setahun setengah yang lalu, dan kita telah buat kajian tentang penyakit Pestalotiopsis ini, dan kita telah menemui cara untuk merawat penyakit itu. Penyakit kulat Pestalotiopsis. Penyakit ini penyakit import lah. Bukan penyakit import, dia penyakit yang mungkin berlaku dengan faktor panas dan sebagainya. Itu masih dalam kajian kita, tapi yang penting dia berlaku. So memang terjejas apa? Ya, dia akan pokok boleh mati kalau kita lambat untuk sembuh racun yang boleh matikan kulat tersebut, dia boleh cepat mati. Datuk, ada tak area mana yang paling banyak berlaku di serata Semenanjung dan juga Sabah dan Sarawak. Berlaku di Kedah, berlaku di Pahang, berlaku di Kelantan, di tempat yang banyak. Kita telah ada angka, cuma saya lupa berapa angka yang terlibat sekarang. Saya pernah keluar kenyataan media itu tentang angka keluasan yang terbabit dengan penyakit serangan kulat Pestalotiopsis ini. Datuk, tak ada berapa peratus pengurangan hasil getah tu berikutan? Tidak sama. Itu bergantung kepada ladang masing-masing, bergantung kepada tempat masih sejuk dan panas. Itu bergantung pada keadaan lah. Tak sama. Cuma ke situ yang penting ia sedang berlaku dan kerajaan komited untuk membantu para penerima getah menangani penyakit serangan kulat Pestalotiopsis. Untuk jawab soalan tu, tahun ini TMB untuk Negeri Terengganu, TMB membutuhkan sebanyak RM150,000 dan beri kemudahan kepada 1,500 orang pelajar, dan Parlimen Kuala Nerus sebahagian daripada 10 kawasan untuk Terengganu ini. Betul. Kalau tanya pasal apa yang lubang Bitcoin tu boleh itu majlis lain lah. Tajuk lain. Tajuk lain. Okey, terima kasih. Boleh, tapi dia